Selamat petang, salam sejahtera. Aku nak kongsi dengan kamu semua keputusan terkini laporan di perjumpaan khas UMNO petang tadi. Dilaporkan bahwa, laporan yang kita baru terima mengatakan bahwa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak hadir di dalam perjumpaan tersebut. Menjadi tanda tanya kenapa beliau tidak hadir. Walau bagaimanapun, pegawai kepada Perdana Menteri telah memberitahu maklumat terkini Ismail Sabri Yaakob sebenarnya tidak hadir dalam perjumpaan itu bukan karena yang telah tular di media sosial mengatakan Ismail Sabri Yaakob seperti memboikot perjumpaan tersebut, seperti takut nanti kena bu dan sebagainya. Semua itu telah disangkal oleh pegawai beliau. Pegawai itu mengatakan bahwa Ismail Sabri Yaakob menghadiri perjumpaan rasmi ataupun menghadiri tugasan rasmi. Ada satu majelis di Pahang dan perjumpaan petang tadi telah dihadiri oleh ribuan orang dan dikatakan adalah sebahagiannya untuk solidariti buat Najib yang telah meringkuk di penjara beberapa hari. Aku terfikir juga sampai bila insiden perjumpaan-perjumpaan seperti ini akan berterusan. Kerana seperti yang ditulis oleh Sabuddin Husin, beliau kata ramai rakyat Malaysia, netizen dah mula letih. Lihat perjumpaan lah, persidangan lah. Semuanya bukan tentang rakyat semata-mata sudah. Tetapi lebih kepada memperjuangkan orang tertentu. Seperti Najib Tun Razak. Kalau ini berterusan, ini akan membuatkan rakyat makin hari makin penat. Penat kenapa? Penat menengok, menyokong dan sebagainya. Bukan apa? Menyokong untuk solidariti. Solidariti ini bagus, tetapi sampai bila? Itu persoalannya. Sampai bila nak solidariti dan tak nak terima keputusan Mahkamah Persekutuan. Aku fikir sudah masanya untuk menerima dan redha dengan perkara itu. Kena muhasabah diri dan berjuang untuk rakyat pula. Dan difahamkan Ismail Sabri Yaakob walaupun tidak hadir dalam perjumpaan petang tadi, beliau akan menghadiri mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang akan diadakan pada malam ini. Kita mau mengikuti terus keputusan dan perkembangan terus perjumpaan khas ini bersama Presiden UMNO. Apakah keputusannya berkaitan dengan tuntutan PRU supaya diadakan dengan lebih segera? Selain daripada itu, apakah perkara yang tular baru-baru ini mengatakan bahwa UMNO memberi kata dua kepada Perdana Menteri akan jadi kenyataan. Walau bagaimanapun seperti yang telah dinafikan oleh setiausaha UMNO sendiri, yaitu Ahmad Maslan, bahwa UMNO tidak memberi kata dua kepada Ismail Sabri Yaakob. Jadi kita tengoklah nanti apa yang berlaku, kerana bak kata penulis di dalam portal-portal yang telah tular baru-baru ini, takkan ada pokok bergoyang kalau tidak ada angin, kata mereka. Jadi penafian demi penafian telah dibuat tentang hal itu. Tapi kita kena ingat, Malaysia ini adalah politiknya dinamik. Berita palsu kadang-kadang boleh jadi benar. Berita benar kadang-kadang boleh jadi bohong pula, macam itulah. Tapi berita angin, kabar angin selalu jadi benar. Itu yang pelik di Malaysia. Kabar angin jadi kabar yang benar. So nanti saya akan sampaikan terus pada anda apa yang berlaku dalam perjumpaan tersebut. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini seperti yang kita ketahui adalah penentuan sebenar nasib Ismail Sabri dan PRU 15. Dalam perjumpaan khas dengan ahli UMNO hari ini yang dipanggil khas oleh Presiden UMNO, keputusannya akan diketahui malam ini. Walau bagaimanapun, ada satu perkara yang menarik berlaku di tengah-tengah perjumpaan khas tersebut, yang mana Peguam Najib, yaitu Safi Abdullah, yang telah dipecat oleh Najib di tengah-tengah perbicaraan di Mahkamah Persekutuan, akhirnya mengeluarkan satu kenyataan yang aku fikir amat mengelirukan rakyat Malaysia. Bahkan mungkin juga telah mengelirukan ahli-ahli UMNO itu sendiri.
Dan aku juga bertanya di dalam hati dan pemikiran aku, adakah tindakan ini adalah tindakan yang menghina mahkamah? Apabila Peguam Najib itu berkata, beliau memberitahu dalam taklimat UMNO RM42 juta dari Arab Saudi. Apa kata mahkamah? Ini semua adalah gara-gara apabila Najib dimasukkan penjara. Walau bagaimanapun sehingga kini Peguam Najib yang terkini, Safi Abdullah kata bahawa duit yang masuk dalam akaun Najib itu adalah derma daripada Arab. Tapi jom aku terangkan pada kamu semua dari mana duit itu menurut mahkamah. Peguam Kanan Tan Sri Muhammad Safi Abdullah masih mendakwa wang RM42 juta yang masuk ke dalam akaun bank anak guamnya, Datuk Seri Najib Razak, adalah derma daripada kerabat Diraja Arab Saudi, walaupun mahkamah membuat keputusan dan penilaian sebaliknya. Safi membuat dakwaan itu ketika dijemput memberi ucapan pada taklimat khas UMNO di Pusat Dagangan Dunia di Ibu Negara hari ini, yaitu Sabtu 27 Ogos, yang dihadiri ketua-ketua bahagian dan cawangan parti itu. Aku terfikirlah, aku tak tahulah tentang undang-undang sebenarnya, tapi aku tertanya-tanya dalam hati saya lah, adakah dakwaan dibuat oleh Safi Abdullah ini di tengah-tengah perjumpaan UMNO ini satu tindakan menghina mahkamah? Kerana mahkamah telah menyampaikan keputusannya di Mahkamah Rayuan, bahkan di Mahkamah Persekutuan, yang mendapati Najib bersalah dalam isu kes SRC internasional tersebut. Tapi apa kata mahkamah? Najib ketika fasa rayuan akhir berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd di Mahkamah Persekutuan pada 25 Julai membuat kejutan dengan memberhentikan khidmat Safi dan peguam daripada firma Tetuan Safi & Co daripada mewakilinya. Safi mendakwa perjanjian itu dibuat ketika pertemuan Najib dengan almarhum Raja Arab Saudi, Raja Abdullah, yang turut dihadiri 2 menteri dan seorang duta. Ia bukan kerana dia sayangkan Najib, tetapi dia sangat suka bagaimana Najib menjaga Malaysia, katanya menurut The Star. Kenyataan beliau dilihat menyanggah keputusan Mahkamah Rayuan pada Disember tahun lalu bahawa tiada bukti langsung menunjukkan RM42 juta itu datangnya daripada Arab atau mungkin datang daripada keluarga Diraja Arab Saudi. Malah, 3 panel hakim Mahkamah Rayuan itu menganggap pembelaan Najib kononnya menerima derma daripada keluarga Diraja itu adalah dongengan umpama hikayat 1001 malam. Dalam penghakiman bertulis setebal 308 muka surat, Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama Hakim Datuk Zanat Mehat dan Hakim Datuk Wazir Alamaidin Merah berkata, kisah derma Arab itu tidak lain hanyalah rekaan yang langsung, tidak mempunyai kredibiliti. Kisah ini malah lebih dongeng daripada kisah hikayat 1001 malam. Bukan hanya tidak ada kredibiliti, malah dongeng ini bercanggah dan ditolak oleh keterangan berdokumen, katanya lagi. Panel hakim itu memutuskan bahawa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan RM42 juta datangnya daripada atau mungkin datang daripada keluarga Diraja Arab Saudi. Malah tidak ada asas yang munasabah bagi perayu untuk mempercayainya. Dana itu datang daripada SRC International Sdn Bhd dan ia telah dibuktikan. Perayu iaitu Najib mendakwa bahawa beliau mengandaikan dana yang masuk ke dalam akaunnya itu adalah derma daripada keluarga Diraja Arab.
Bagi menyokongnya, rujukan dibuat kepada beberapa surat bertulis Arab yang dikatakan ditulis oleh putra Arab Saudi Abdul Aziz Al Saud bagi pihak Raja Arab Saudi. Bagaimanapun penulisnya tidak dipanggil dan ketulinan surat-surat ini tidak dibuktikan dalam perbicaraan ini. Kandungan-kandungan surat-surat itu adalah keterangan dengar cakap yang tidak diterima masuk, kata hakim. Yang aku hairan, aku nak ulas tentang laporan ini, yang aku hairan, mengapa pihak pembelaan tidak memanggil penulis kepada surat-surat itu. Tidak memanggil penulis kepada surat-surat itu semasa di dalam perbicaraan. Memang pihak pendakwaan tak akan panggil kerana ia tidak kaitan dengan pendakwaan. Tapi pihak pembelaan perlu panggil untuk membela Najib. Tapi kenapa mereka tak panggil waktu perbicaraan dan sekarang pula kembali semula kepada penyataan bahawa duit itu datang daripada keluarga atau mungkin daripada keluarga Arab Saudi. Itu yang menjadi persoalannya. Berhubung dua siaran akbar oleh Peguam Negara pada 2016, Tan Sri Muhammad Apandi Ali yang memutuskan bahawa Najib tidak terlibat dengan sebarang aktiviti jenayah berkaitan SRC internasional serta dananya, di samping kes derma RM2.6 bilion, hakim itu berkata ia tidak bernilai. Sehingga kan walaupun selepas dua siaran akbar berkenan, SPRM masih terus menyiasat sumber dana yang dikatakan dari Arab Saudi itu bagi memastikan sekiranya RM2.6 bilion yang masuk ke akaun perayu adalah derma. Pegawai SPRM pergi ke Arab Saudi untuk menyiasat perkara itu, namun gagal mendapatkan sebarang pengesahan daripada pihak yang dikatakan penderma Arab dalam bentuk bukti yang boleh diterima. Oleh itu, siaran akbar Muhammad Apandi itu tidak boleh diterima dan membebaskan Najib untuk membebaskan Najib daripada kesalahan, dan ia juga tidak boleh membuktikan pendakwaan salah. Pandangan Muhammad Apandi yang dibuat pada sidang media itu adalah mengenai hal ehwal negara sehingga 26 Januari 2016 semasa siasatan sedang berjalan. Sudah tentu kenyataan pramatang itu tidak boleh mengikat Peguam Negara selepasnya daripada menggunakan kuasa-kuasa pendakwaannya apabila bukti-bukti tambahan telah dikumpul, katanya. Hakim itu berkata, Najib tidak mengambil sebarang langkah untuk menyiasat aliran dana yang masuk ke dalam akaunnya. Sebaliknya telah dilihat seolah-olah bergantung kepada apa yang ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo katakan kepada beliau mengenai sumber dana. Itu saja. Pada masa itu, beliau adalah Perdana Menteri yang mempunyai setiap peluang termasuk saluran rasmi kerajaan untuk membuat pertanyaan dan mengesahkan sekiranya dana itu sememangnya benar-benar datang daripada keluarga Diraja Arab Saudi. Perayu tidak mengambil sebarang langkah sekalipun bagi mengesahkan kebenaran sumber seperti yang dimaklumkan kepadanya oleh Jolo, katanya lagi. Pada 18 Disember 2021, panel Hakim Mahkamah Rayuan itu sebulat suara mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional. Mereka membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Najib untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir Najib sekaligus menghantar bekas Presiden UMNO itu ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman 12 tahun. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Ulasan ini dan sumber diperoleh dari Agenda Daily. Bye-bye.